Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nurhanani binti Abdul Rahman. Hari ini saya nak menerangkan tentang kisah Nabi Sulaiman AS. Al-Quran banyak menceritakan tentang para Nabi yang terdahulu yang diutuskan kepada kaum mereka. Kisah Nabi Sulaiman AS juga banyak diceritakan dalam Al-Quran tentang beliau seorang Nabi dan juga raja kepada kaumnya dan kerajaannya. Jadi serba sedikit salah silah Nabi Sulaiman AS. Nama beliau Sulaiman bin Daud bin Isha bin Uwad. Beliau merupakan anak kepada Nabi Daud AS yang mewarisi kenabian dan kerajaan ayahnya yang begitu megah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan mewarisi hartanya semata-mata. Sejak kecil lagi Nabi Sulaiman AS telah menunjukkan ketaatannya dan kesolehannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau telah menghabiskan banyak waktu, banyak masa untuk beribadah kepadanya. Nabi Sulaiman AS yakin bahawa Allah sahaja yang dapat memberi pertolongan, memberi petunjuk kepadanya. Beliau juga seorang yang mempunyai kecerdasan dan kebijaksanaan di dalam bidang politik sejak kecil lagi. Beliau mampu mengeluarkan hukum-hukum perundangan bagi menyelesaikan masalah yang dialami oleh kaum Bani Israel ketika itu bersama bapanya. Nikmat terbesar yang dianugerahkan kepada Nabi Sulaiman AS adalah Allah mengabulkan doanya. Oleh itu Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman sebuah kerajaan yang luar biasa yang mampu menjangkau fikiran akal manusia dan mempunyai tentera yang kuat. Terdapat banyak kisah-kisah Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran. Yang biasa kita dengari adalah kisah singgahsana Ratu Balqis dipindahkan. Kisah ini diceritakan tentang kaum Nabi Sulaiman AS, iaitu daripada ahli kitab manusialah yang memindahkan istana Ratu Balqis sebelum mata Nabi Sulaiman AS berkedip. Apabila beliau membuka mata, ternyata istana Ratu Balqis itu berada di hadapan beliau. Jadi pengajaran daripada kisah ini adalah pentingnya kita menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya kita mempunyai ilmu pengetahuan, maka kita akan dapat mengetahui sesuatu perkara yang tidak diketahui oleh orang yang tidak menuntut ilmu. Seterusnya, sekarang ni masih lagi terdapat banyak kisah-kisah Israiliyat yang telah disebar di media sosial mengenai Nabi Sulaiman AS. Antara kisahnya adalah cincin Nabi Sulaiman dan jin durhaka. Kisah ini menceritakan tentang cincin Nabi Sulaiman yang mempunyai kuasa untuk menundukkan semua kaumnya telah dirampas oleh syaitan, menyebabkan semua kaumnya menunduk kepada syaitan. Disebabkan daripada peristiwa ini, Nabi Sulaiman AS diusir keluar daripada kerajaannya. Dan ini dikatakan Nabi Sulaiman AS ditimpa ujian selama 40 hari. Apabila terbongkarnya penyamaran syaitan ini, syaitan terus membuang cincin tersebut di dalam laut. Dan pada suatu hari Nabi Sulaiman AS menjumpai cincin tersebut dan kembali memerintah kerajaannya dan terus menangkap syaitan tersebut. Kisah ini telah ditolak menurut Imam Qadhi Iyad di dalam tafsirnya Asy-Syifa mengatakan bahawa syaitan tidak mempunyai kemampuan seperti ini. Malah para Nabi dan Rasul dijaga dan dilindungi kesuciannya. Seterusnya terdapat beberapa mukjizat Nabi Sulaiman AS, antaranya memahami bahasa haiwan. Beliau dan tentera beliau telah sampai di satu lembah semut dan beliau telah mendengar ketua semut memberi peringatan kepada semut lain agar tidak dipijak oleh bala tenteranya. Oleh itu Nabi Sulaiman AS tertawa dan tersenyum mendengar kata-kata semut itu. Oleh itu hal ini menyebabkan Nabi Sulaiman memahami bahasa haiwan tersebut. Dari sudut sainsnya, para pengkaji tidak menemui suara semut
itu yang mampu bercakap tetapi menemui beberapa bahasa, iaitu bahasa gerak daripada pergerakan kaki, perut, sentuhan melalui antena semut dan mempunyai vibrasi suara seperti memekik yang menunjukkan semut itu berkomunikasi dengan semut yang lain. Oleh itu, kajian sains tidak dapat menentukan bahasa semut yang difahami oleh Nabi Sulaiman AS. Hal ini menunjukkan dan telah membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa memberikan kelebihan kepada sesiapa saja yang dihendakinya. Seterusnya, pandangan agama lain terhadap Nabi Sulaiman AS adalah Nabi Sulaiman sangat terkenal ataupun dikenali sebagai Solomon yang merupakan anak kepada David dan Bathsheba. Kalau kita search dekat media sosial penuh dengan nama Solomon. Solomon juga dipanggil Jadidiah yang bermaksud kawan Tuhan. Dalam kitab mereka menerangkan bahawa Israel berkembang dengan makmur di bawah pemerintahan Solomon dan sememangnya Levant mengalami ekonomi yang kukuh apabila perdagangan serantau meningkat. Kekayaan yang diterima juga dapat menunaikan janji Tuhan kepada David untuk membina kuil. Dan kuil itu dibina oleh Solomon telah menjadi pusat rohani Baitul Maqdis. Solomon juga ditugaskan untuk membina kuil Yahudi yang pertama di Baitul Maqdis. Seterusnya, gejala kaum Nabi Sulaiman AS pada zaman moden hari ini adalah pengamal ilmu sihir. Pada zaman Sulaiman AS lagi telah tersebar tuduhan mengenai orang Yahudi yang bahawa Nabi Sulaiman AS telah mengajarkan sihir. Hal ini kerana Nabi Sulaiman AS mampu menundukkan bangsa jin untuk bekerja dengannya. Menurut ilmu Katsir menjelaskan bahawa Nabi Sulaiman AS tidak pernah mengajar sihir apatah lagi tukang sihir. Selain itu, terdapat banyak juga akhlak Nabi Sulaiman AS yang perlu kita contohi adalah antaranya akhlak Nabi Sulaiman AS yang sentiasa bersyukur kepada Allah walaupun banyak nikmat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman AS, tak ada sedikit pun rasa kesombongan ataupun kufur nikmat dalam hatinya, malah lebih mensyukuri dan tidak pernah tinggal berdoa atas kesyukurannya. Seterusnya, terdapat beberapa bukti peninggalan Nabi Sulaiman AS oleh pengkaji sejarah iaitu dinding pertahanan kerajaan Sulaiman. Menurut ahli arkeologi yang menggali yang mengetahui penggalian mengatakan bahawa dinding pertahanan itu dibina oleh pengikut Raja Solomon yang ditemui di Baitul Maqdis. Telah berusia 3,000 tahun lamanya pada abad ke-10. Pengiraannya 230 kaki panjang dan 20 kaki tinggi. Kesimpulannya, Nabi Sulaiman AS bukanlah seorang yang mementingkan kekayaan. Dia sangat mementingkan amanahnya sebagai Nabi dan juga Raja kepada kerajaannya. Oleh itu, kita mestilah mengetahui sirah-sirah Nabi daripada sumber-sumber yang sahih supaya kita tidak tergolong daripada orang yang menyesatkan. Sebagai umat Islam, kita mestilah membentuk personaliti kita daripada kisah-kisah Nabi terdahulu kerana banyak teladan yang boleh kita contohi. Seterusnya, untuk tajuk artikel saya adalah relasi manusia dan haiwan. Relasi itu bermaksud hubungan, jadinya tajuk saya akan menjadi hubungan manusia dan haiwan. Artikel ini menceritakan tentang kewujudan manusia dan haiwan. Isu yang dibawa oleh penulis adalah mengenai kewujudan manusia dan haiwan di dalam Al-Quran yang menerangkan bahawa manusia ini berasal daripada tanah dan melalui beberapa tahap-tahap tertentu untuk menjadikan manusia itu sempurna. Dan mengikut teori Darwin mengatakan bahawa manusia ini berasal daripada kera. Pernyataan ini telah ditolak
oleh ramai pengkaji sejarah dan Islam. Isu seterusnya dibawa oleh penulis adalah hubungan manusia dan haiwan. Keduanya mempunyai peranan yang penting dan haiwan ditugaskan sebagai pelengkap kepada manusia di dunia serta mempunyai hubungan yang saling berkait. Meskipun di dalam Al-Quran menjelaskan bahawa manusia ini bebas untuk menggunakan haiwan, tapi dituntut agar menghargai antara satu sama lain kerana haiwan juga mempunyai hak kehidupan di dunia. Sekiranya manusia menghargai antara satu sama lain dan tidak memandang kepada haiwan ini sebagai harta benda dunia ataupun mempertimbangkan kehidupan populasi haiwan, maka keharmonian hidup akan tercipta. Antara isu yang menarik pada pandangan saya adalah hubungan manusia dan haiwan di dalam surah Al-Na'mal. Berlakunya proses komunikasi antara manusia dan haiwan, iaitu Nabi Sulaiman AS dan burung Uhud sebagai penyampai berita. Sebagai manusia, kita boleh bercakap dan berinteraksi dengan haiwan. Itu adalah lumrah, tapi kita ni tidak mampu memahaminya. Kalau kita faham pun berdasarkan gerak-geri, riak wajah dan selainnya. Kita mestilah menyayangi haiwan dan janganlah berlaku kejam terhadapnya kerana haiwan juga merupakan makhluk yang diciptakan. Artikel ini juga memberi sumbangan kepada saya dan masyarakat. Masyarakat akan dapat mendalami tentang manusia dan haiwan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Ulasan terhadap artikel ini adalah lebih tertarik untuk saya menyokong pada pernyataan mengenai hakikat manusia. Manusia juga selalu percaya melalui pergerakan akal mereka bahawa mereka yang sentiasa berusaha untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Walau bagaimanapun kita ni sesat ke apa, mesti hati kita nak kepada pencipta kita. Menurut Imam Al-Ghazali bahawa manusia ini mempunyai fitrah yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada manusia untuk sentiasa mengingatinya serta ingin kembali kepadanya. Impak yang memberi kesan kepada saya dalam kajian ini adalah dari sudut biologi, iaitu kajian tentang kehidupan manusia mempunyai persamaan dengan makhluk haiwan yang terdiri daripada unsur biotik walaupun strukturnya berbeza, tapi penulis melihat manusia ini adalah mempunyai kehidupan yang sama dengan haiwan. Penulis melihat bahawa manusia ni memerlukan makanan, memerlukan kelangsungan hidup, pertumbuhan dan pembesaran dan juga memerlukan kepada pasangan. Begitu juga kepada haiwan. Maklumat baru yang saya diperolehi daripada artikel ini adalah penulisan ini adalah ilmu semiotika yang dilakukan untuk menganalisis hubungan manusia dan haiwan daripada surah Al-Na'mal. Di dalam penulisan ini mempunyai kaedah dan cara-cara yang telah ditentukan. Ilmu semiotika adalah kajian melalui tanda-tanda yang terdapat di dalam sebuah ayat ataupun perkataan untuk diterjemahkan agar dapat mentafsir makna ayat supaya mudah difahami kisah tersebut. Kesimpulannya, manusia adalah makhluk yang sangat istimewa daripada makhluk lain seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Manusia memerlukan haiwan untuk memenuhi keperluan kehidupan, sama ada sumber makanan, pertambahan pendapat dan daripada perniagaan, sebagai sumber inspirasi, hubungan sosial, pengangkutan dan lain-lain. Agar manusia ni lebih dekat dengan Allah SWT, dan haiwan juga memerlukan manusia untuk mengawal dan membantu kelangsungan kehidupan haiwan seperti rawatan, memberi makanan dan selainnya. Oleh itu kita mestilah
menyayangi haiwan, kerana haiwan juga merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Itu saja, terima kasih.